Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala jahala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Khamisan, takhsisus sunnati bil kitab. Wa misaluhu qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Fannasu lafzun 'am yashmalul musyrikina wa ahlal kitabi wa ghairahum. Walakin khussa minhu ahlul kitab fa innahum idza dafa'ul jizyah lam yuqatalu wa illam yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Liqaulihi ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Baik, sambung al-mukhassis al-munfasil. Al-mukhassis al-munfasil yang kelima, iaitu takhsisus sunnati bil kitab. Adapun takhsis kitab kita dah selesai sebelum ni 1 sampai 4. Itu takhsisul kitab bil kitab, takhsisul kitab bis sunnah, takhsisul kitab bil qiyas, takhsisul kitab bil ijma'. Sekarang ni kita nak tengok pula takhsisus sunnah bil kitab, takhsisus sunnati bis sunnah, takhsisus sunnati bil ijma' dan takhsisus sunnati bil qiyas. Baik. Yang kelima, takhsisus sunnati bil kitab. Contoh dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud takhsis sunnah bil kitab maksudnya datang sunnah dengan satu lafaz yang umum, kemudian keumuman tersebut ditakhsiskan oleh Al-Quran. Okey, misal dia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hampa semua maklum lah kan. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ada panjang lagi lah hadis dia, cukup sampai situ. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ni ada lafaz umum, iaitu lafaz an-nas. Fannasu, boleh baca fannasa alal hikayah. Fannasa lafzun am. Jadi kalimah an-nas itu adalah lafaz yang umum, yashmalul musyrikina wa ahlal kitabi wa ghairahum. Lafaz ini merangkumi orang-orang musyrik, merangkumi ahlul kitab dan selain daripada mereka. Walakin khussa minhu ahlul kitab, tetapi dikhususkan daripada umum lafaz itu, dikhususkan ahlul kitab. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, idza dafa'ul jizyata, apabila mereka membayar jizyah, lam yuqatalu, mereka tidak diperangi. Wa illam yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, walaupun mereka ni tidak mengucap, tidak bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Sebab apa? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala ni lah yang mengtakhsiskan keumuman hadis tadi, iaitu qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Allah Ta'ala sebut dan perangilah wa qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangilah orang-orang yang mereka yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala dan dengan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh, dan orang yang tidak
iaitu mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haqqi, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, daripada orang-orang yang minal ladzina utul kitab, daripada mereka-mereka yang diberikan kitab. Hatta yu'tul jizyah. Maksud apa ni minal ladzina utul kitab, maksud dia kaum Yahudi dan Nasara. Betul kita disebut tadi tu dikecualikan ahlul kitab Yahudi dan Nasara daripada keumuman hadis tersebut. Minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Jadi dikeluarkan ahlul kitab daripada keumuman lafaz hadis tersebut. Itu takhsisul sunnati bil kitab. Yang keenam, sadisan takhsisus sunnati bis sunnah. Dia rasanya maklum dah, maksudnya ada datang satu hadis yang mana lafaznya umum, kemudian ada datang satu hadis yang lain yang mengkhususkan keumuman hadis yang pertama tadi. Misalnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'ul ushru muttafaqun alaih. Yani pada apa? Yani tanaman-tanaman yang diairi dengan air hujan, zakatnya 1/10. Jadi lafaz umum dia kat mana? Lafaz ma tu lah. Kita ingat balik sirah-sirah umum yang kita mengaji sebelum ni kan. Antaranya ma. Jadi ma dalam ayat tu fi ma. Jadi wa ma huna min alfazil umum. Jadi lafaz ma dalam hadis tu daripada lafaz-lafaz umum. Wal makna, dan makna hadisnya, fi kulli ma saqatis sama'u minaz zar'i ushru zar'i zakah. Payah nak sebut. Jadi pada tiap-tiap tanaman yang diairi dengan air hujan tu ada 1/10 zakat daripada tanaman tersebut. Sawa'un akana zar'u qalilan, sama ada tanaman itu sedikit, au kathiran, ataupun banyak. Kenapa kita cakap macam tu? Li umumi lafzi ma, kerana umumnya lafaz ma. Sebab ma tadi tu dia umum, dia tak ada tahdidkan jumlah dia banyak mana, sikit ke banyak. Cuma yang kita faham daripada situ, tanaman-tanaman tu sikit ke banyak, bila diairi dengan air hujan maka zakatnya 1/10. Walakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dalam satu hadis yang lain, laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah. Tidak ada pada tanaman yang kurang daripada 5 ausuk sedekah. Ini tidak ada sedekah pada tanaman yang kurang daripada jumlah 5 ausuk. Ai laisa fi zar'i alladhi duna 5 ausuk zakah. Fayukhassisu hadzal hadits al-hadits as-sabiq wa yasiru al-ma'na fi ma saqatis sama'u al-ushru in balagha 5 ausukin. Jadi hadis yang kedua ni mentakhsiskan hadis yang pertama. Jadilah makna hadis tu, bila kita dah himpunkan dia, kita dah takhsiskan dia, jadi macam ni, fi ma saqatis sama al-ushru. Ini tanaman yang diairi dengan air hujan, 1/10 dia punya zakat, in balagha, sekiranya tanaman itu sampai 5 ausuk. Lepas tu 5 ausuk banyak mana? Dia sebut 612 kilogram. Biasa kita baca dalam kitab fiqh, saya sebut apa? 600 apa? Dia tadi 612. Oh, yang tu kita kira ni kan, kita kira silap, yang tu kita kira ni sok kan.
dia akan jadi 300 sok. Betul tak? Kan? Apa ni 5 ausuk sama dengan 300 sok. Sama dengan 1200 mud. Kalau tak salah lah. Ataupun tak ingat. Kalau salah tolong perbetulkan balik. Baik, tu yang ke-6. Yang ke-7 sabian takhsisus sunnati bil ijma'. Takhsis maknanya datang sunnah datang sunnah dengan satu lafaz yang umum, kemudian ditakhsiskan keumuman hadis itu dengan ijma'. Misalnya qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu suci, tidak menajis akannya oleh sesuatu. Baik, kat mana umum dia? Umum dia pada kalimah syai' yang berada di halaman nafi. Kan? Berada di halaman nafi. Hak itu kita mengaji la fin nakirat. Kan? La fin nakirat. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa huwa sahih. Fa qauluhu syai', maka perkataan sabda Nabi SAW, syai' itu adalah lafaz nakirah waqa'at fi siyaqi nafyin, jatuh ia pada halaman nafi, fata'um, maka dia bagi faedah umum. Maksud dia apa? Ay la yunajjisul ma'a ayyu syai'in hatta law taghayyara bin najis. Dia jadi maksud dia, kita faham kat situ yang syai' dalam hadis tu bagi faedah umum. Jadi dapatlah makna hadis tu bahwasanya air tidak menajiskannya oleh sesuatu pun, walaupun air itu berubah dengan sebab najis. Kena najis, lepas tu berubah, air itu tidak orang sana selamat, tidak bagi tak bagi mudarat lah. Dah kata tidak jadi najis. Tetapi keumuman hadis tadi ditakhsiskan dengan ijma', walakin in aqadal ijma' ala najasatil mutaghayyir. Tetapi telah kita kata berlaku ijma' atas kenajisan air yang berubah. Berubah dengan sebab najis. Fayasirul makna, maka jadilah makna hadis tu, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa in taghayyara bin najasah. Air itu suci, tidak menajiskannya oleh sesuatu kecuali jika berubah dengan sebab najis. Kenapa sini dia kata apa masalah saya Muhammad? Kenapa sini dia sebut nak cakap apa tadi ya? Kenapa sini dia sebut takhsisus sunnah bil ijma'? Baik. Mana dia ni? Kenapa dia sebut takhsisus sunnah bil ijma'? Kenapa dia tak kata takhsisus sunnah bi sunnah? Kan? Kenapa dia tak datangkan hadis? Kan? Ada hadis yang menyebut tentang perubahan perubahan juga air itu jadi najis sekiranya berubah bau, warna dan juga rasa. Siapa tahu? Lain? Kan ada hadis dalam dalam Bulughul Maram tu, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi.
Maksudnya ada kaid lah. Hadis tu ada kaid, maknanya dia tak jadi najis kecuali jika berubah. Berubah apa ni, dia punya bau, warna dan juga rasa. Kenapa tak ambil hadis tu kaid kan apa ni hadis ni, al-ma' la yunajjisuhu syai'. Nafi al-muhaddisun. Jadi dalam masalah ni kita takhsiskan hadis tu dengan ijma', bukan dengan hadis yang datang warid tu. Sebab apa? Sebab hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Bahagian tu dhaif. Bahagian yang dikaitkan dengan apa ni, illa ma ghalaba ala apa ni launihi warihi apa semua tu kan. Bahagian belakang tu dhaif. Bahagian awal tak. Muttafaq ala dha'fihi. Jadi sebab itulah dia tak jadi apa ni, tak jadi kaid. Dia tak jadi apa ni, tak dikaitkan daripada hadis tu. Tapi kita tak ditakhsiskan daripada hadis tu. Tapi daripada ijma'. Walaupun hadis tu ada hadis yang datang kaid dengan kaid tu, tapi kaid tu tak diambil. Mengkaitkan apa ni, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang ke-8, yang terakhir, fa takhsisus sunnah bil qiyas. Misaluhu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafyu sanah. Rawahu Muslim. Apa maksud dia? Al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafyu sanah. Maksudnya idza zana rajulun dia jadi ni kah? Allah. Sat. Tengok salah dah. Dek kat mana kita tadi? Yang ke-8 kan? Yang ke-8, takhsisus sunnah bil qiyas. Misaluhu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafyu sanah. Rawahu Muslim. Ay idza zana rajulun bikrun bimra'atin bikrin fayu'aqabani bimi'ati jaldah wa taghribi sanah. Maknanya al-bikru bil bikri, maknanya laki-laki yang apa ni tak berkahwin lagi, dia berzina dengan perempuan yang belum lagi berkahwin, mudah-mudahan yang belum berkahwin lagi, fayu'aqabani, maka mereka dua-dua tu hukumannya dihukum dengan 100 kali sebatan dan juga apa ni, orang kata apa, buang negeri selama setahun. Okey. Wal bikru huwa alladhi lam yujami' fi zawajin sahih. Itu diterangkan mana al bikru. Jadi itu lafaz umumnya tu. Al bikru huwa alladhi lam yujami' fi zawajin sahih. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al bikru lafzun am ya ummu kulla bikrin. Lafaz tu dia apa ni, merangkumi, meratapi saya tak kenal ayat tu. Meratai semua apa ni, semua bikir, semua apa ni, semua bikir, sama ada yang apa ni, yang merdeka, huran kana au abdan, sama ada merdeka ataupun hamba. Okey. Walakin khussal abdu bil qiyas as-sabiq 'ala al-amah.
tetapi dikhususkan hamba laki-laki itu dengan qiyas. Dikhususkan hamba laki-laki itu dengan qiyas yang lalu. Kat mana qiyas yang lalu? Dalam masalah takhsisul kitab bil qiyas tu. Kan? Maknanya kita kiaskan hamba laki-laki dengan hamba perempuan ke atas hamba perempuan. Jadi hamba perempuan kena separuh. Dia kena separuh daripada hukuman. Jadi kalau perempuan yang merdeka, perempuan yang belum berkahwin, yang belum pernah berjima daripada nikah yang sahih, jadi dia punya hukuman dia ni lah. Dia punya hukuman dia 100 kali sebatan, lepas tu buang negeri selama setahun. Kalau hamba perempuan, separuh daripada hukuman tu. Okey, tapi datang ayatnya tentang hamba perempuan, tak sebut pun tentang hamba lelaki. Jadi para mujtahid, para fuqaha, dia kiaskan hamba laki-laki itu ke atas hamba perempuan sebab ada ilah yang sama, iaitu ar-riqiyah. Yang ni keadaan dia tu hamba. Maknanya ada sifat perhambaan pada kedua-duanya. Jadi ilah dia sama. Maka dikiaskan hamba laki-laki ke atas hamba perempuan, kemudian ditakhsiskan sunnah tadi tu. Hadis yang kita baca tadi, al-bikru bil bikri tu. Fajildul abdi khamsuna. Kan? Rotan hamba laki-laki itu 50. Fajildul abdi khamsina ma'khudun minal qiyas. Maka rotan hamba laki-laki itu 50 kali itu diambil daripada qiyas. Wa hadzal qiyas qad khassasa hadzal hadis. Dan qiyas ni dah telah mentakhsiskan hadis tu. Ana tak sebutlah yang kita baca sebelum ni. Kita dah baca dah kan. Jadi cuba tengok balik je lah takhsisul kitab bil qiyas tu. Baik, faham ta'liqat ala nas. Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi. Dan harus mentakhsiskan kitab dengan kitab seperti firman Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna khussa minhu ulatul ahmal. Itu pun kita dah baca dah itu. Maknanya amnya dekat kalimah al-mutallaqat, kan? Perempuan-perempuan yang diceraikan. Kemudian dikhususkan daripada umum al-mutallaqat tu perempuan-perempuan yang hamil, yang diceraikan dalam keadaan hamil. Wa takhsisul kitabi bis sunnah, yakni yajuzu takhsisul kitabi bis sunnah. Harus mentakhsiskan kitab dengan sunnah. Misal qaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum khussa minhul waladu al-kafir bis sunnah. Wa takhsisus sunnati bil kitab, dan boleh juga mentakhsiskan sunnah dengan kitab. Misal qaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas khussa minhu dafi'ul jizyah bi qaulihi ta'ala hatta yu'tul jizyah. Ini yang kita baru baca tadi. Wa takhsisus sunnati bis sunnah, dan harus juga mentakhsiskan sunnah dengan sunnah. Mislu takhsisi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u al-ushru bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah. Wa takhsisun nutqi bil qiyas, dan takhsiskan an-nutq. Apa yang dimaksudkan dengan an-nutq? Yang dimaksudkan dengan an-nutqi di sini al-muradu bin nutqi al-kitabi awis sunnah. Yang dimaksudkan dengan an-nutqi dalam kata musannif itu adalah al-kitab dan juga sunnah. Maksudnya takhsisul kitab bil qiyas boleh juga, takhsisul sunnah bil qiyas pun boleh juga. Ai takhsisul kitab bil qiyas wa takhsisus sunnati bil qiyas. Contoh mislu qaulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani khussa minaz-zani al-abdu qiyasan alal amah. Wa mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafyu sanah khussa minal bikri al-abdu fayujladu 50 bil qiyasi alal amah. Wa na'li min nutqi qaulallahi subhanahu wa ta'ala wa qaula rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun dalam matan tu sendiri dia dah jelaskan dah apa yang dimaksudkan dengan an-nutqu. Tapi syarah sebut dululah sebab dia nak jelaskan, nak bagi contoh. Baik. Kemudian musannif rahimahullah
Sahibul Waraqat dia tak sebut takhsisul kitab bil ijma' dengan takhsisus sunnah bil ijma'. Dalam matan dia tak sebut. Jadi syarah dah tolong disebutkan dan dia tolong mendatangkan contoh bagi tiap-tiap satu. Walam yazkur al-musannif takhsisul kitab bil ijma' ataupun walam yuzkar, boleh juga. Walam yuzkar takhsisul kitab bil ijma' wa takhsisus sunnati bil ijma'. Wa qad zakarna misalahuma fi syarhi. Wallahu a'lam. Ad-darsu al-ashrun al-mutlaq wal muqayyad. Ini minggu depan.